Assalamualaikum, hai, selamat sejahtera kepada semua subscriber dan juga viewer video channel YouTube saya. Pada hari ini kita akan melihat penggunaan text box yang ada di dalam Microsoft Word. Saya yakin dan percaya di luar sana mungkin jarang menggunakan text box ni. Okay. Text box ni secara kasarnya bertujuan adalah untuk memberi ruang ataupun fokus kepada teks kita, atau mungkin dalam yang lebih mudah quotation dalam suatu teks kita kepada pembaca. Okey, jadi kita akan lihat bagaimana. Di manakah kedudukan text box ini atau kat mana kita nak tambah text box kita ni. Okey, langkah pertama kita pergi ke insert tab. Okey. Okey, kita pergi ke insert tab. Okey, kemudian kalau perhatikan di dalam text group ini, okey, ada satu text box. Okey. So, kita klik kepada drop down arrow text box itu. Kalau perhatikan ada screen tip di situ. Kalau kita perhatikan bacaan definisi text box punya function ni adalah the text box brings focus to the content it contains and is great for showcasing important text such as headings or quotes. Macam saya cakap tadi lah, gunaan dia tu untuk beri kita satu fokus atau mengambil perhatian kepada pembaca kita tentang teks ataupun teks kita lah yang teks yang penting. Okay. Jadi kita klik di drop down arrow ni. Okay, kita akan perhatikan ada pelbagai jenis text box yang disediakan oleh Microsoft, iaitu built-in. Okay. Okay, built-in. Yang ini yang built-in. Okay. So, kalau kita perhatikan, okay. Tadi hilang balik. Ada berbagai jenis lah. Ada simple text box. Okay, kita scroll ke bawah lagi. Ada motion code, motion sidebar, slice code dan berbagai jenis lagi lah. Okay. Dan daripada yang built-in ni, kita juga boleh melukis kita punya text box ni dari office.com. Okay. Office.com. Okay. Ataupun satu lagi cara kita mendapatkan text box ini adalah melalui draw text box. So ada tiga cara lah. Okay. Macam saya cakap tadi, yang pertama melalui yang built-in, yang kedua melalui text box yang ada di dalam office.com, dan yang ketiga melalui command draw text box. Okay, ada tiga kaedah ya. Okay. So kita lihat pemilihan yang pertama. Okay, sekali lagi pergi ke insert tab dalam text group. Saya sebagai contoh, saya ambil yang simple text box dulu. So kita klik saja ke simple text box. So dia ada sedikit tips lah kepada text box yang kita pilih ni, iaitu grab your reader's attention with a great quote from the document, or use this space to emphasize a key point. To place this text box anywhere on the page, just drag it. Okay, so kita boleh repositionkan di kat mana-mana lah. Okay, contoh saya letak kat sini . Okay, seterusnya saya nak masukkan text box yang seterusnya daripada built-in. Okay, saya pilih
sidebar, like saya ambil motion sidebar. Okay, kalau kita perhatikan dah ada di situ. Dan yang ketiga, saya nak meletakkan text box dari office.com. Yang ini saya pilih elemen sidebar. So saya zoom sedikit. So kalau diperhatikan di sini kita ada satu text box, dua text box, tiga text box. Text box yang kita buat ini, kita boleh format. Kita boleh formatkan text box kita. Sebagai contoh, ini adalah simple text box tadi kan. Perhatikan di sini, apabila saya klik saja kepada text box saya ni, dia keluar 4 arrows tu kan, 4 directional arrows tu. Kalau kita perhatikan, akan muncul satu tab di sini yang dinamakan sebagai shape format tab. Saya ulang balik, kalau saya klik, saya tidak select saya punya text box. Perhatikan di sini. Tak ada kan? Tadi kita ada satu tab di sini, betul? Tak ada. Ini yang dinamakan sebagai contextual tab. Contextual tab ni hanya akan muncul apabila sesuatu objek dalam kita punya dokumen ini kita select. Kita select kita punya objek, sama ada text box, sama ada word art, sama ada picture, graph, ataupun juga dia akan keluar satu contextual tab. Dia bergantung kepada objek yang kita pilih itu. Kalau kata kita select table, pun akan ada satu contextual tab yang merujuk kepada table tersebut. So saya select simple text box saya ni. Dan saya buat formatting sedikit. Saya klik pada shape format tab. Saya tukar dia punya shape style kepada warna inilah, saya pilih yang dah predefined, light one outline, color fill SN5. Untuk sidebar ni saya tukar juga. Yang ini saya tukar kepada yang inilah. Dan text box daripada office.com ni pun saya nak ubah. Tapi yang ini saya nak ubah dia punya shape effects. Contoh saya nak letak dia punya glow lah. No. Boleh lah glow. Saya tak glow, saya pilih yang ini. Kalau kita perhatikan untuknya text box yang ini. Kita perhatikan ada dia punya glow ni, yang warna biru ni. So selain daripada kita boleh formatting di color, font size ataupun font color, kita boleh repositionkan dia lah, kita boleh alihkan kedudukan dia. Dan kita boleh buat pelbagai lagi dengan kita punya text box ni dalam shape format. Shape outline, saya nak tukar dia punya outline yang ini kepada warna biru gelap dengan width yang agak besar. Itu adalah kita punya simple text box dan juga built-in serta text box dari office.com. Saya create satu dokumen baru untuk saya tunjukkan kita perlu mendapatkan text box dengan menggunakan command draw text box. So kembali ke insert tab di dalam text group. Klik pada text box, drop down arrow, draw text box. Saya ulang balik. Kita pergi ke draw text box. Kalau kita perhatikan di sini, draw text box ni, screen tip ni menyatakan draw text box anywhere in our document, dalam dokumen kita.
This is a great way to get the exact text box size you want, especially when adding text to shapes and objects. So, maksudnya kita melukis text box mengikut size yang kita nak. Okay? Jom kita buat. Okay. Saya buat satu text box di sini. Okay. Dan saya lukis satu lagi text box. Yang ini saya mungkin berbeza sikit lah. Okay. Dan saya lukis satu lagi text box di bawah ini. Okay. So, kita dapat 3 text box yang berbeza size. Yang mana size itu kita sendiri yang menentukannya semasa kita melukis text box tersebut. Okay. Text box yang kita dah lukis ni sebenarnya kita masih lagi boleh resizekan dia. Boleh repositionkan dia, nak letak dekat mana. Bergantung kepada dokumen kita. Okay. Okay, contoh inilah saya lebarkan sikit. Okay. So, kita dapat 3 text box dari command draw text box. Okay, simple. So, sama juga text box yang kita buat melalui draw text box ni, kita masih lagi boleh buat formatting dia. Okay. Ini saya tambah shape outline dia, shape dia besar sikit. Dan shape fill dia saya tambahkan color yang ini. Yang ini saya guna saja shape style yang dah sedia ada ni. Okay, contoh. Dan yang terakhir ni pun saya pilihnya ni dan saya tambah shape effect dia sambil reflection. Okay, saya tambah sikit shape outline dia. So, nampak sikit lah. Okay, ini adalah shape effect. Yang ini saya apply shape effect, reflection. Okay, kalau yang ini mungkinlah kita boleh tengok sikit shape effect yang jenis lain. Okay, saya ambil bevel soft round. Okay, siap kita punya text box dari command draw text box. Okay, selesai cara untuk memasukkan text box dalam dokumen kita. Seterusnya, okay, saya buat satu lagi dokumen baru. Yang ini saya tukar dia punya layout kepada landscape. Okay, dan saya nak buat satu flyers. Saya A4 hanya menggunakan text box. Ada 2 muka surat yang foldable yang boleh dilipat. Apa ni di dalam sajalah. So, saya menggunakan draw text box. Okay, contoh saya buat satu text box di sini. Okay. Dan saya nak buat satu lagi di sebelah dia lah. Ini sekejap. Ini saya kecilkan sikit supaya nampak dia macam tengah-tengah lah untuk bagi dua. Okay, satu lagi text box. Okay, so saya zoom out sikit. Okay, kalau tengok macam tak sama size kan. Okay, macam mana kaedah atau cara yang mudah untuk kita mendapatkan 2 text box yang sama size. Okay, sebab nanti saya nak jadikan pelipat dia dekat sini lah. Maksudnya secara zahirnya nanti akan ada satu line untuk pelipat kita kat sini lah, membahagi 2 kertas ni. Okay, so macam mana saya nak dapatkan text box yang sama size dengan cara yang mudah? Okay, pertamanya saya klik pada text box yang pertama dan pada keyboard tekan button control. Okay, saya tekan dari button control, saya punya mouse pointer tu dah berubah. Okay, saya drag saja. Okay, saya drag. So, saya dapat 2 text box yang sama size. Okay, ini sebagai contoh lah. Sebagai contoh saya nak buat satu flyer yang boleh dilipat 2. Yang mana saya dah ada teks yang saya nak masukkan dalam saya punya dokumen ni. Okay,
Ini teks saya. Okey, ini adalah teks yang saya nak masukkan dalam teks box saya tu. Okey, sebelum tu saya akan highlightkan paragraf yang ini. Saya bold dan saya letakkan tulisan merah. Okey. So, biasanya kita dah ada teks, kita akan copy paste, betul? Copy paste masukkan dalam text box kita. So, saya Ctrl C, saya pergi balik semula kepada text box saya dan saya paste di dalam text box saya. Okey. So, kita ada beberapa paragraf tadi, betul? Kalau paragraf yang merah ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paragraf. Okey. Tapi yang nampak cuma 1, 2. Ataupun 2 dapat baris pertama saja. Macam mana saya nak masukkan teks yang bermula warna merah ni ke dalam teks box saya yang kedua. Kebiasaannya apa yang kita akan buat, kita akan satu, kita akan select di sinilah. Sampailah hujung. Kita cut. Semula saya select semula. Saya cut dan kita klik ke text box yang kedua, kita paste betul. Okey. Tak ada masalah. Kaedah ni boleh digunakan. Tapi bergantunglah masih lagi tak masuk semua ni kan. Okey. Macam mana kaedah, ada kaedah lain yang lebih memudahkan. Okay, untuk kita kontrol kita punya teks ni daripada satu text box ke text box yang lain. Okey, saya undo balik. Okey. Saya nak paragraf warna merah ni bermula pada video provides a powerful sehinggalah hujungnya tu masuk dalam text box saya yang kedua. Okey, kaedahnya begini. Pertama, kita dah ada text box lain yang kita nak masukkan teks tu, pastikan dah ada text box dan syaratnya, bagi contoh text box saya yang kedua ni kan, ini yang kita akan masukkan. So pastikan dalam text box kedua ni tiada sebarang teks atau objek. Ini empty lah, kosong. Okey. So itu syarat pertama lah. So kaedahnya, klik kepada teks pertama saya ni, teks pertama ni. So pergi kepada shape format tab. Di dalam text group. Dalam text group ni ada satu create link. Tertutuplah tulisannya tu. Okey. Create link ni, okey. Klik kepada create link dan dia akan keluar satu mark. Nampak macam beruap lah kiranya kan. Tapi huruf T tu masuk teks. Okey. Dan saya bawa ke dalam text box kedua saya dan ditumpah, nampak. Okey. Saya klik saja di dalam teks kedua saya ni. Okey. Tada. Saya zoom balik Okey. Nampak kat sini masih ada kan video profile kan. Saya nak masukkan semua paragraf merah ni dalam yang kedua. Okey. Bagaimana nak buat apa? Nak buat yang itu. So, klik pada text box kita yang pertama dan saya resizekan saya punya text box. Nampak tak? Okey. Paragraf bermula pada video provides a powerful way to help you prove your point ni dah masuk dalam text box kedua. Okey. Katakanlah saya nak masukkan text box saya, the remaining ni, contohnya daripada to change the weight of a picture ni dalam text box yang baru, sama juga kaedahnya. Kita insert text box, okay, saya draw, ambil satu lagi text box di sini. Ini mungkin panjang sikit lah. Okay. Cara pertama tadi apa? Kita pastikan text box kita yang kedua ni atau yang seterusnya ni kosong Okay, so saya klik pada text box saya yang kedua ini dan saya create link. Masukkan dalam sini. Okay. So yang ini saya resize. Okay. Yang ini saya resize. Okay. Saya ambil sampai paragraf yang kedua ni. Tada! Okay.
So itulah kaedah menggunakan create link untuk kita uh, memasukkan teks kita dari satu text box ke satu text box tanpa kita buat copy paste ataupun cut paste. Okay, so dia akan flow, dia akan pergi. Okay, kalau kita perhatikan dekatnya, saya klik dekatnya text box ketiga ni, dia belum ada apa-apa link ke text box yang lain. Kalau saya mouse over kepada create link ni, kalau screen tip ni menyatakan let your text flow from one text box to another. Click an empty. Okay, click empty text box to link it. Saya ada mentionkan bahawa kita pastikan text box yang seterusnya itu perlu kosong. Okey, itu saja kongsian saya berkaitan dengan text box pada kali ini. So, boleh cuba, explore, dan yang penting kongsikan kepada kawan-kawan lain. Dan jangan lupa subscribe channel saya ni untuk perkongsian #jom kongsi tips-tips lain, mungkin selepas ini daripada subjek yang lain pada masa akan datang lah. Jadi itu saja. Terima kasih. Kongsikan dengan kawan-kawan, kongsikan link YouTube channel saya pada kawan-kawan. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.